Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurusi dan jawatankuasa surau Putra Al-Amin, seterusnya muslimin, datuk-datuk, tuan-tuan, hadirin dan hadirat sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini dapat sama-sama kita hadir awal ke surau kita bagi menantinya masuknya solat fardu Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang telah menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah Jumaah, fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua urusan dunia untuk memberi ruang maupun memberi masa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seminggu sekali pada hari Jumaat. Pada kesempatan 15 minit kuliah sebelum Jumaat ini, suka untuk saya mengajak tuan-tuan, antara kelebihan ataupun kita ini sedang berada di dalam satu bulan yang mana salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut sebagai syahrullah, bulan Allah. Apa sahaja yang dikaitkan dengan ataupun yang digandingkan dengan nama Allah itu sangat istimewa. Contoh Rasulullah, Rasul Allah, Baitullah, rumah Allah, termasuklah syahrullah, bulan Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 'ashara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atan hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Ta'ala menyebut, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ini ada sebanyak 12 bulan sebagaimana terdapat di dalam kitab Allah, yakni Lauh Mahfuz. Pada hari diciptakan langit-langit dan juga bumi. Di antaranya bulan-bulan tersebut ialah 4 bulan haram, iaitulah bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga bulan Ramadan, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memberi penjelasan berkenaan 4 bulan ini. Bulan Sya'ban, iaitu as-sanatu 12 syahran minha, dalam setahun ada 12 bulan. Arba'atul hurum, di antara 4 bulan haram. Thalathu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, iaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram, dan 1 bulan iaitulah wa Sya'ban, iaitu bulan Sya'ban. Di dalam Islam ada 4 bulan haram menurut hadis riwayat Bukhari, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Sya'ban. Baik, di dalam bulan Muharram, sebagaimana yang kita maklumi, ia adalah permulaan kepada tahun baharu Hijri. Di negara kita disambut Ma'al Hijrah pada 1 Muharram, sedangkan peristiwa hijrah berlaku pada bulan Safar, iaitu pada 28 Safar. Kenapa pula kita menyambut Ma'al Hijrah pada bulan Muharram? Sejak tahun 1987, kali pertama Malaysia menyambut sambutan Ma'al Hijrah. Idea daripada Menteri Agama pada waktu itu, Tan Sri Yusof Noh. Dan sejak daripada tahun itu telah diberikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah sejak tahun 1987 sampailah tahun 2022. Cuma ada 2 tahun tidak dianugerahkan tokoh. Daripada tahun 87 hingga 2022, seramai 37 tokoh telah dianugerahkan. Yang pertama, seorang ulama
di Perak, iaitu Syekh Idris Al-Marbawi. Dan yang terakhir yang dianugerahkan pada minggu lalu iaitu Tan Sri Osman Mustafa, mantan Ketua Pengarah JAKIM. Baik, kita menyambutnya pada 1 Muharram Ma'al Hijrah. Adakah bertentangan? Tidak. Kerana pada tahun 17 Hijrah, Sayyidina Umar Al-Khattab ketika menjadi khalifah, dia telah menerima beberapa surat daripada gubernur-gubernur ataupun menteri besar lah, mudah kita faham. Khalifah Umar Al-Khattab ini adalah Perdana Menteri. Dia telah menerima surat daripada menteri-menteri besar atas urusan negara. Kebanyakan mereka menulis surat dengan tanpa tarikh, dan ada yang menulis surat menggunakan tahun mengikut kejadian pada tahun tersebut. Contoh, tahun itu ada banjir besar, maka ditulis tahun banjir besar. Tahun itu datangnya tentera bergajah, maka ditulis tahun gajah. Begitulah keadaan masyarakat Arab menulis tahun-tahun mereka. Sedangkan tamadun-tamadun besar, tamadun Rom, tamadun Parsi, mereka sudah mempunyai kalender tahunan mereka. Sampailah satu ketika seorang pembesar bernama Ya'la Umayyah telah menulis satu surat kepada Khalifah Umar dengan menulis tarikh dan tahun. Ketika itu Sayyidina Umar begitu terpegun dan begitu seronok dengan cara penulisan standard surat tersebut. Maka akhirnya dia memanggil esko-esko kerajaan pada waktu itu untuk bermesyuarat, untuk memilih, menentukan kaedah perkiraan tahun Islam. Dan mereka telah bersetuju atas 4 cadangan. Setelah mendengar brainstorming daripada semua esko-esko ini, ada 4 cadangan utama. Pertama, menyatakan bahawa kita mulakan tarikh Hijri ini dengan tarikh kelahiran Nabi. Tapi Sayyidina Umar kata tak boleh, sebab berbeza pandangan. Ada yang sebut 12 Rabiul Awal, ada sebut 11 Rabiul Awal, ada 9 Rabiul Awal. Jadi sampai kesudah tak habis perbincangan ini. Yang kedua, bagi cadangan tarikh nuzul Al-Quran, tarikh turunnya Al-Quran. Ada yang sebut 17 Ramadan, ada sebut 15 Ramadan, macam-macam. Jadi berbeza pandangan juga. Pandangan yang ketiga, tarikh wafat Nabi. Setuju, tetapi Sayyidina Umar kata tak boleh. Sebab setiap kali umat Islam nak sambut tahun baru, pakat menangis semua, sebab mengenangkan Nabi wafat. Jadi tinggallah satu cadangan, iaitu tarikh hijrah Nabi. Maka pada waktu itulah mereka bersetuju untuk memulakan perkiraan dengan menggunakan tarikh ataupun waktu hijrah ataupun tahun hijrah tersebut. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam bulan Muharram ini ada satu amalan yang sangat digalakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah amalan berpuasa di bulan Muharram. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da syahri ramadhana syahrullah al-muharram, wa inna afdalas salati ba'da al-mafrudati salatu minal layl. Kata Nabi, seafdal-afdal puasa selepas bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan solat yang paling afdal setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Abu Dawud. Maknanya selepas daripada puasa wajib Ramadan, apa puasa yang ranking tertinggi selepas Ramadan? Itu namanya puasa bulan Muharram. Demikian juga terdapat hadis yang menceritakan seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan apakah yang Rasulullah diperintahkan untuk dia berpuasa selepas Ramadan. Maka jawab Nabi, in kunta sha'iman ba'da syahri Ramadan fasumil muharrama fa inna syahrullah. Kata Nabi, sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram, kerana sesungguhnya itu adalah bulan Allah. Baik,
Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kedua-dua hadis ini jelas menunjukkan bahawa ranking ataupun kemuliaan, fadilat ataupun kita kata kelebihan berpuasa sunat selepas daripada puasa wajib Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Baik. Walaupun galakan berpuasa pada bulan Muharram ini selama sebulan, ada satu hadis khusus yang menceritakan tentang satu amalan sunat yang ada di dalam bulan Muharram yang disebut sebagai puasa Ashura ataupun puasa 10 Muharram. Kalau masyarakat Melayu kita ini, hari Ashura ni tidak asing lagi lah. Saya tak tahulah di Spa ni nak buat bubuk syura ke tak? Tak rancang lagi. Belum lagi. Belum lagi. Ataupun di surau tuan-tuan, di masjid tuan-tuan ni sudah merancang nak buat bubuk syura lah. Bubuk syura ni pun banyak mazhab jugalah. Ada mazhab Kelantan, dia campur gula lebih sikit. Kalau mazhab Kedah, dia letak apa daging lebih sikit. Mazhab Putrajaya, kita campur semua. Sebab masyarakat Putrajaya ni masyarakat nomad semuanya, jadi campur semua sekali lah. Ala kulihat tak apa. Walaupun ada orang kata bubur ni semata bubur, rupanya falsafahnya dia nak galakkan orang kampung dulu-dulu ni, bila bubur syura ni dia rasa macam istimewa lah. Jadi mereka galakkan supaya berpuasa. Siapa yang puasa, nanti ujungnya ambillah bubur Ashura ni untuk jadikan buka puasa. Seumpama bubur lambu yang begitu popular pada bulan Ramadan. Bulan lain ada tapi tak apa nak laku. Tapi bila Ramadan pakat cari bubur lambu. Seolah-olah jadi satu benda yang seronok lah bila ada bubur lambu. Begitulah. Baik. Puasa hari Ashura ini disebut dalam satu hadis daripada Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah anna yukaffara sunnatan allati qablah." Kata Nabi, berpuasa pada hari Ashura sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi bahawa puasa hari Ashura ini fadilatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu setahun sebelumnya. Ini antara beberapa fadilat kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini diampunkan dosa di setahun yang lalu. Baik. Kata dalam satu hadis yang lain daripada Abdullah bin Abbas, Rasulullah datang ke Madinah dan kemudian dia baginda melihat golongan Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Lalu baginda berkata, "Apakah ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari yang baik. Inilah hari Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka." Maka Musa pun berpuasa pada hari tersebut. Lalu baginda bersabda, "Aku lebih berhak ke atas Musa berbanding kamu." Maka baginda pun berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan supaya umatnya berpuasa pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua-dua hadis ini jelas menunjukkan bahawa Nabi begitu mengutamakan dan bahkan Nabi berpuasa pada hari Ashura. Jadi kita sebagai umat Nabi, sebagai orang yang banyak dosa, orang yang banyak kurangnya amalan, maka kita kena ambillah peluang. Sebab kata ulama, amalan yang ada depan kita, kalau kita tak ambil, maka ia akan berlalu. Contoh, kita katalah puasa sunat hari Ashura je, tapi kalau tahun ni kita tak puasa, fadilat tahun ni sudah kita tak dapat. Kalau lah kita kata nak berpuasa tahun depan, itu yang tahun depan, yang tahun ni sudah berakhir, dan kita tak boleh mengulangi puasa-puasa sunat Ashura yang lalu. Oleh kerana itu, benda peluang ni ada depan mata, umur yang Allah Ta'ala berikan, maka kita kena ambil peluang tersebut. Baik. Satu perkara lagi, orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura sehari. Maka Nabi telah menasihat dan juga memberi panduan kepada kita supaya puasa umat Islam ini berbeza dengan puasa Yahudi.
maka digalakkan kepada kita untuk berpuasa sehari awal ataupun tambah sehari selepas, sama ada 9 dan 10 Muharram ataupun 10 dan juga 11 Muharram. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, berpuasalah kamu pada hari Ashura dan berbezalah dengan orang Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasa sehari sebelum ataupun sehari selepas. Ini antara kita nak membezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi pada hari Ashura. Maka oleh kerana itu, kita bolehlah buat persiapan. Hari ini berapa Muharram ya? 7 Muharram. Tak lama dah lah. Maknanya 3 hari lagi ini dah masuk kepada 10. Jadi kita boleh rancang sama ada kita nak 9 dan 10 Muharram ataupun 10 dan 11 Muharram. Mudah-mudahan kita dapat menuruti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil fadilat berpuasa pada hari Ashura. Fadilatnya adalah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu setahun sebelumnya. Apa lagi yang kita mahu, tuan-tuan sekalian? Kullu ibnu Adam khatta'in. Seluruhnya anak Adam kita semua ni berdosa. Semua kita berdosa. Tak payahlah rasa kita ni mulia ataupun tidak, semua berdosa. Dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Dan banyak cara pengampunan ini, salah satunya adalah kita berpuasa pada hari Ashura. Kesimpulan yang dapat saya berikan pada hari ini, tinggal 2 minit ada pengumuman. Kesimpulan yang dapat saya berikan, pertama, saya memulakan kuliah ini dengan menyatakan bahawa tentang kemuliaan bulan Muharram. Di dalam Islam adanya 12 bulan. Bahkan ada 4 bulan utama yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu 3 bulan berturut-turut: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Sya'ban. Di dalam bulan Muharram ada 2 ibadah yang Nabi sangat anjurkan. Pertama, memperbanyakkan puasa sunat Muharram. Dan di dalam puasa sunat Muharram ada suatu puasa khusus yang Nabi anjurkan untuk kita berpuasa sunat, namanya puasa sunat hari Ashura, 10 Muharram. Dan Nabi galakkan kita untuk berpuasa 9, 10 ataupun 10 dan juga 11. Jadi saya fikir sekadar itu sebagai kita kata tazkirah. Tazkirah ni ingat apa yang kita lupa. Saya fikir puasa hari Ashura ni orang Putrajaya tak asing lagi lah. Memang tiap-tiap tahun puasa kan. Tengok muka pun memang puasa. Jadi saya ingat ini sebagai ulang kaji. Ulang kaji untuk kita ingat, jadi inilah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Dan kerja rumah tuan-tuan adalah untuk balik cerita kepada anak dan juga isteri dan galakkan satu rumah untuk berpuasa pada 10 Muharram insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.